Hai, Assalamualaikum and welcome to Automology Channel. So, mula-mula sekali Pika nak ucapkan terima kasih sangat-sangat pada yang sudi untuk menonton video kali ini. So, video kali ini kita nak bercakap tentang satu pesanan lah. Pika sebagai seorang perempuan, jadi Pika nak sangat korang semua yang menonton video ni untuk share juga apa pesanan-pesanan Pika yang ada dekat sini, dekat adik perempuan ke, dekat isteri, dekat mak, dekat kakak ataupun dekat siapa-siapa je lah yang dekat kaum hawa kan, dekat isteri muda ke, dekat skandal ke. Okay, so tanpa kita buang masa, jom kita mulakan video kali ini. Jadi, untuk video kali ini, Pika akan kongsikan dengan anda semua tentang 7 ciri keselamatan bagi pemandu wanita. Ciri yang pertama, sebelum kita masuk dalam kereta, pastikan anda intai dulu dekat belakang. Dekat belakang seat driver tu kan. Intai dulu dekat kawasan seat penumpang tu. Sebab banyak kes yang dilaporkan bukan setakat dekat dalam Malaysia tetapi juga dekat luar negara yang mana ada ramai penjenayah ni. Dia punya modus operandi adalah mereka tengok dulu siapa pemandu tu. Kalau pemandu tu pemandu wanita dan lebih-lebih lagi kalau dia tu seorang, okey, biasanya mereka akan tunggu dekat mana-mana tempat dan selepas perempuan tu keluar daripada kereta, mereka akan masuk menyelinap dekat seat belakang. Jadi mereka tunggu je dekat situ sampailah perempuan tu masuk balik. Dekat sinilah benda tu akan jadi sangat bahaya. Mungkin pada masa tu mereka akan acukan kita dengan pistol ke, dengan pisau ke, which is memang sangat-sangat bahaya lah kan. Kalau mereka suruh kita keluar daripada kenderaan tu sebab mereka nak curi kereta, okey juga lagi, sekurang-kurangnya nyawa kita selamat, betul tak? Tapi bayangkan kalau mereka turut melakukan serangan seksual dekat kita, ataupun banyak juga kes yang mana pemandu tu tadi dibunuh tanpa sebab pun. Kesian kan? Jadi, pastikan sebelum kita masuk dalam kereta, cek dulu dekat bahagian penumpang belakang tu. Intai macam tu je. Sama ada tempat tu kosong ataupun ada orang yang sedang menunggu. Ciri keselamatan yang kedua, iaitu setiap kali bila masuk je dalam kereta, lepas yang pertama tadi kita intai kan. Okey, bila nampak line dah clear semua, bila masuk je dalam kereta, pastikan anda terus lock. Kunci terus kereta tu. Kalau nak betulkan tudung ke, nak betulkan makeup ke apa kan, pastikan kunci dulu kereta tu. Janganlah kita ambil orang kata apa, benda ni jangan dianggap sebagai satu benda yang remeh. Sebab kadang-kadang kita tak perasan pun mungkin ada orang yang bersembunyi dekat belakang kereta sebelah ke, dekat belakang tiang ke, yang tunggu bila kita masuk. Kalau kita tak kunci kereta, mungkin masa itulah mereka ambil peluang untuk masuk dekat sebelah ke, dekat belakang ke. Memang sangat-sangat bahaya. Jadi pastikan sebelum kereta tu gerak ke, sebelum start kereta ke, masuk je, terus kunci kereta anda. Okey? Ciri keselamatan yang ketiga, iaitu jangan terus berhenti sekiranya ada pengguna jalan raya yang lain tunjukkan sesuatu dekat tayar kereta kita. Kebiasaannya, banyak juga kes yang dilaporkan dekat media yang mana ada modus operandi ni, mereka akan lalu dekat sebelah kereta kita kan. Masa tu kita tengah driving kan. Lepas tu adalah satu motor ni dengan lagi seorang kawan dia dekat belakang tunjuk sesuatu dekat tayar kereta kita. Macam ada something yang pelik lah dekat tayar tu. Jadi kita kan, orang kata mestilah kita akan macam asal pula kan orang tu duk tunjuk-tunjuk, mungkin ada sesuatu kot dekat tayar aku. Jadi kita pun teruslah stopkan kereta dekat tepi jalan. Lepas tu keluar dan cek kereta. Betul tak? Tetapi malangnya, banyak orang yang menggunakan benda ni sebagai satu peluang untuk mereka ambil kereta kita ataupun barang-barang berharga yang ada dekat dalam kereta kita tu. Jadi, cara yang terbaik adalah sekiranya adalah orang tu tunjuk dekat kereta kita kan, ada sesuatu yang pelik dekat tayar ke, dia kata ada dengar bunyi kucing ke apa kan, jangan terus berhentikan kereta anda. Sebaliknya, pergi dekat satu tempat yang agak lapang ataupun tempat yang ada ramai orang yang kita rasakan tempat tu agak selamat, dekat balai polis berdekatan ke, masa tu kita bolehlah stop dan keluar daripada kereta dan cek. Okey, faham tak? Seterusnya, ciri keselamatan yang keempat, iaitu tolong jaga jarak kenderaan kita dengan kereta di hadapan semasa kita berhenti dekat lampu isyarat. Benda ni mungkin kita rasakan yang tak ada benda yang menarik pun kan, ataupun adalah satu ciri keselamatan pun.
Tetapi bayangkan sekiranya kalau kita tengah driving seorang kan, lepas tu masa tu dekat traffic light, kereta kita stop, betul tak? Tiba-tiba adalah orang ni datang, kebiasaannya penunggang motosikal lah yang melakukan jenayah tu kan. Mereka pecahkan sesuatu ataupun mereka pecahkan cermin dekat sebelah side ni kan untuk ambil barang ke apa. Sekiranya kereta kita rapat dengan kereta depan, kereta kita tak boleh nak bergerak, betul tak? Kita akan stuck je dekat tengah tu. Tapi kalau sekiranya kereta kita ni jarak dia jauh dengan kereta depan, kita masih boleh lagi menggerakkan kereta kita sedikit, okey, pergi ke depan untuk memastikan orang tu tak boleh nak ambil barang ataupun mungkin kita boleh keluar daripada simpang dekat traffic light tu. Tapi satu je lah dekat Malaysia ni, bila kita ni dekat traffic light, kita jaga jarak dengan orang depan kan, masa tu lah mesti akan ada orang yang potong queue. Ni kan Malaysia. Ciri keselamatan kelima, kebiasaannya yang ni memang selalu orang perempuan terlepas pandang, iaitu jangan sesekali letakkan barang berharga, iaitu macam handbag ke laptop ke dekat sebelah penumpang. Maksudnya jangan letak dekat atas kerusi penumpang tu. Kebiasaannya memang Pika sendiri pun bila drive kan, Pika boleh nampak kereta dekat sebelah, kalau perempuan akan nampak dia punya handbag ataupun laptop dia letak je dekat atas tu kan. Kereta, kalau kereta tu jenis yang cermin agak gelap, mungkinlah selamat untuk buat macam tu sebab orang kat luar tak nampak sangat apa benda yang ada dekat dalam kereta tu kan. Tapi bayangkanlah kalau kereta kau ni ataupun kereta korang ni jenis yang cermin tu macam akuarium tau, yang orang kat luar boleh nampak apa benda yang kita buat dekat dalam, which is memang sangat-sangat bahaya. Jadi tolong jangan sesekali letak beg ke ataupun barang berharga lain dekat sebelah seat penumpang ataupun seat belakang ataupun mana-mana tempat yang boleh dilihat daripada orang luar. Cara yang terbaik adalah mungkin kita boleh selit dekat bawah seat ke, ataupun cara yang lagi bagus adalah kita letakkan dekat dalam boot kereta kita. Okey? Seterusnya, ciri keselamatan yang keenam. Kita kena pastikan yang kita tahu siapa yang berada dekat belakang kereta kita dan tolonglah kita alert dengan keadaan sekeliling supaya kita ni tidak diekori tanpa sedar. Jadi, cara terbaik ialah bila kita tengah driving tu kan, pastikan kita kena selalu tengoklah dekat side mirror siapa ada dekat belakang kita tu. Contohnya, kalau setiap lorong yang kita ambil ada kereta yang sama, tolonglah berhati-hati. Janganlah korang pergi berhenti dekat tepi jalan pula. Yang tu bahaya. Betul tak? Jadi apa yang perlu kita buat ialah cuba untuk laluan yang korang tak biasa gunakan ataupun bukan laluan yang normal korang gunakan sebelum ni. Korang pergilah mana-mana lorong ke apa dan tengok sekiranya kereta tu masih lagi mengikut korang daripada belakang. Apa cara yang terbaik ialah terus pergi ke balai polis berdekatan ataupun pergi dekat tempat mana-mana yang agak ramai orang ke. Masa tu mungkinlah korang boleh berhentikan kereta, tapi jangan terus keluar daripada kereta pula. Berhentikan kereta ataupun mungkin kita boleh call pihak polis ke macam mana. Kalau kita rasa macam tak selamat ke kan, pastikan kita kena selalu alert dengan keadaan sekeliling. Right? Akhir sekali, iaitu ciri keselamatan ketujuh bagi pemandu wanita ialah anda semua kenalah selalu alert, peka dan juga berhati-hati setiap kali kalau berada dekat kawasan stesen minyak. Pernah ada satu kes tu yang berlaku tak silap tahun lepas di Mentakap, yang mana ada seorang akak ni dengan confidentnya dia memberhentikan kereta dekat stesen minyak sebab nak isi minyak kan. Lepas tu bila dia keluar daripada kereta, dia lupa untuk matikan enjin kereta. Dan lepas tu dia pun pam minyak seperti biasa. Sebelum tiba-tiba ada seorang lelaki yang tak dikenali ni masuk dekat seat driver tu dan melarikan kereta dia. Jadi hasilnya adalah akak tu pun tergoleklah keluar, tak pun tergolek jatuh. Tak kekesian kan. Memanglah kereta tu dia dapat balik selepas dia buat laporan polis. Tetapi benda tu kan adalah sesuatu yang kita boleh elakkan. Betul tak? Jadi apa pun, bila setiap kali kita berada dekat stesen minyak, pastikan kita kena peka dekat keadaan sekeliling dengan siapa yang ada dekat sebelah ke. Dan juga bila kalau nak keluar untuk pam minyak ke, pastikan kereta kita tu kita dah pun matikan enjin dan kita kunci. Okey, faham tak? Jadi selepas korang dah tengok video ni, pastikan yang korang selalu berhati-hati
Dan juga jangan lupa untuk kongsikan ciri-ciri keselamatan yang Pika kongsikan tadi dekat korang semua, dekat orang yang tersayang. Okey, lebih-lebih lagi dekat kaum hawa. So, apapun itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Okey, subscribe channel kami iaitu channel Automology. Dan juga jangan lupa untuk tekan butang loceng supaya setiap kali kalau kita keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Automology channel. So, itu sahaja video kami kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. See you soon. Bye.